Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk Taman Firdaus di Muka Bumi, analisis etika pengurusan sisa berdasarkan prinsip ihsan dan amanah. Isu pengurusan sisa di ruang awam semakin serius kerana ia menjejaskan kesihatan masyarakat, ekosistem serta kualiti hidup. Sampah yang tidak diurus dengan baik bukan sahaja mencacatkan pemandangan, tetapi mencerminkan tahap kesedaran dan tanggungjawab masyarakat. Dalam Islam, menjaga kebersihan bukan hanya tuntutan sosial, tetapi juga tuntutan agama. Prinsip ihsan menekankan perlakuan terbaik terhadap alam, manakala amanah mengingatkan kita bahawa manusia ialah khilaf yang ditanggungjawabkan menjaga bumi. Oleh itu, pembentangan ini akan melihat bagaimana nilai ihsan dan amanah boleh diterapkan dalam pengurusan sisa, serta bagaimana ia membantu mewujudkan ruang awam yang lebih bersih, harmoni dan berkualiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Damia Batrisya binti Muhammad Nazim dengan nombor matriks 20242569116. Saya akan menerangkan bahagian saya iaitu tentang pencemaran sisa pepejal di taman awam. Masalah ini berlaku kerana sikap masyarakat yang kurang kesedaran, kemudahan pembuangan sampah yang tidak digunakan dengan betul serta penguatkuasaan yang lemah. Semua ini menjejaskan keindahan, kesihatan dan fungsi taman. Dalam Islam, nilai ihsan dan amanah mengingatkan kita bahawa menjaga kebersihan dan alam sekitar adalah tanggungjawab sebagai khalifah. Jadi, pengurusan sisa bukan hanya isu fizikal tetapi juga amanah moral. Dengan menerapkan nilai ini dalam polisi dan pendidikan awam, masyarakat dapat lebih menghargai dan menjaga ruang hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Batrisya dengan nombor matrik 2024254124 dan saya akan membentangkan faktor-faktor pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam yang kita hadapi sebenarnya mencerminkan krisis rohani dalam diri manusia. Dari perspektif Islam, ia berpunca daripada 5 faktor utama. Pertama, sikap tamak haloba yang mendorong aktiviti seperti pembalakan haram dan industri tanpa kawalan, mengorbankan alam untuk keuntungan duniawi. Kedua, hilangnya rasa tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi. Kita lupa bahawa setiap tindakan termasuk mencemarkan alam akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ketiga, pengabaian terhadap konsep takziah atau penyucian. Hadis kebersihan itu sebahagian daripada iman, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi meliputi juga persekitaran kita. Keempat, mengabaikan batas syariat dalam mencari rezeki. Sumber pendapatan yang mencemarkan alam menghasilkan rezeki yang haram dan tidak diberkati. Kelima, kegagalan sebagai muhsinin. Gagal berbuat baik kepada alam seperti mana yang diperintahkan Allah dalam setiap aspek. Alia Batrisya atas pembentangan tentang faktor-faktor pencemaran alam sekitar. Saya, Elna Rumaisa, akan membentangkan tentang impak pencemaran alam sekitar terhadap ruang awam dan masyarakat. Sebelum saya menyenaraikan tentang kesan-kesan pencemaran alam sekitar, ruang awam telah menjadi kesejahteraan komuniti, namun sikap tidak bertanggungjawab seperti pembuangan sampah dan keacuhan terhadap kebersihan telah mencemarkan ruang ini dan menurunkan kualiti persekitaran. Impak yang pertama adalah terhadap alam. Pencemaran merosakkan air, udara dan tanah. Jika tidak dibendung, ia mengganggu keseimbangan biodiversiti dan ekosistem. Yang kedua adalah terhadap kesihatan. Gas berbahaya boleh menyebabkan penyakit pernafasan dan jantung. Persekitaran yang kotor juga menjejaskan kesihatan mental, mencetuskan tekanan dan rasa tidak selesa. Yang ketiga, nilai moral. Pencemaran mencerminkan kegagalan manusia menjaga amanah Allah. Islam menegaskan supaya kita tidak merosakkan bumi seperti firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang memberi maksud, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi setelah ia diperbaiki. Dan yang terakhir adalah ekonomi dan sosial. Kerajaan menanggung kos pembersihan yang tinggi, pelancongan merosot dan kualiti hidup turut terjejas. Sikap materialistik dan kurangnya budaya pelestarian memburukkan keadaan. Yang kita dapat simpulkan adalah pencemaran memberi kesan besar kepada alam, kesihatan, ekonomi dan moral. Setiap
setiap individu perlu bertanggungjawab mengamalkan nilai amanah dan ihsan serta berganding bahu menjaga kelestarian alam. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya akan membentangkan bahagian 2.4 iaitu langkah penyelesaian bagi isu pencemaran sisa di ruang awam berdasarkan prinsip ihsan dan amanah dalam Islam. Langkah pertama ialah meningkatkan pendidikan dan kesedaran masyarakat. Islam menekankan bahawa kebersihan adalah sebahagian daripada iman, seperti yang disebut dalam hadis riwayat Muslim. Melalui ceramah masjid, kempen komuniti dan pendidikan di sekolah, masyarakat dapat memahami bahawa menjaga kebersihan adalah tanggungjawab agama dan moral. Seterusnya, penguatkuasaan perlu diperkasakan. Allah SWT memerintahkan kita untuk menunaikan amanah dalam surah An-Nisa ayat 58. Oleh itu, pihak berkuasa perlu memastikan undang-undang kebersihan dipatuhi melalui rondaan, kompaun dan penggunaan CCTV bagi mengurangkan pembuangan sampah secara tidak bertanggungjawab. Langkah ketiga ialah menambah baik kemudahan seperti tong sampah yang mencukupi tong kita semula dan papan tanda larangan. Ini selari dengan prinsip ihsan, yakni melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Apabila kemudahan disediakan dengan baik, masyarakat lebih mudah menguruskan sisa dengan betul. Langkah keempat ialah melibatkan komuniti melalui gotong royong dan program sukarelawan. Konsep ukhuwah Islamiah menggalakkan kita bekerjasama demi kesejahteraan bersama. Aktiviti seperti gotong royong dapat memupuk budaya menjaga kebersihan secara konsisten. Akhir sekali, kerjasama antara pihak berkuasa, NGO dan sektor swasta amat penting. Allah SWT menyuruh kita untuk tolong menolong dalam kebaikan seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. Melalui kerjasama ini, kempen kebersihan dan pengurusan sisa dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Kesimpulannya, langkah penyelesaian yang berasaskan nilai ihsan dan amanah bukan sahaja membantu mengatasi isu pencemaran, tetapi membentuk masyarakat yang lebih bertanggungjawab dan selaras dengan ajaran Islam. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan tentang kesimpulan dan cadangan. Sebagai kesimpulan, pengurusan sisa di ruang awam bukan hanya melibatkan aspek teknikal seperti tong sampah, sistem kutipan atau kemudahan fizikal. Ia sebenarnya mencerminkan nilai moral, etika dan tanggungjawab manusia terhadap alam ciptaan Allah. Prinsip ihsan mengajar kita untuk melakukan kebaikan dengan sebaik-baiknya, termasuk menjaga kebersihan walaupun tiada siapa yang melihat atau mengawasi. Dengan kata lain, seseorang yang berpegang pada nilai ihsan akan tetap memelihara persekitaran kerana itu adalah tuntutan akhlak dan keimanan. Prinsip amanah pula menuntut setiap pihak individu, masyarakat maupun pihak berkuasa untuk memikul tanggungjawab mengurus alam sekitar dengan penuh integriti. Amanah ini bukan hanyalah amanah sosial tetapi amanah kepada Allah yang menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Jika kedua-dua prinsip ini diamalkan secara konsisten, kita berpotensi mewujudkan ruang awam yang bukan sahaja bersih dan harmoni tetapi juga selesa dan menyenangkan. Seakan sebuah taman Firdaus di muka bumi yang mencerminkan kesejahteraan fizikal, moral dan spiritual masyarakat. Bagi cadangan utama, aspek pertama ialah pendidikan dan kesedaran masyarakat. Pendidikan mengenai nilai ihsan dan amanah perlu diperkukuh melalui pelbagai platform seperti sekolah, institusi pendidikan tinggi, masjid, program keagamaan. Melalui pergerakan ini, masyarakat dapat membentuk sikap bertanggungjawab terhadap kebersihan sebagai manifestasi akhlak dan keimanan. Aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong, program kita semula dan pelbagai inisiatif hijau di peringkat komuniti juga wajar digalakkan. Aktiviti seperti ini bukan sahaja penyumbang kepada kebersihan tetapi turut memupuk semangat ukhuwah dan tanggungjawab bersama. Seterusnya, cadangan kedua ialah penambaikan infrastruktur. Tong sampah perlu disediakan dalam jumlah yang mencukupi dan pada lokasi yang sejuk supaya mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, sistem pengasihan sisa yang lebih efektif perlu dilaksanakan termasuk penyediaan zon pembuangan yang teratur untuk mengelakkan penumpuan sampah di kawasan tidak sesuai. Jadual kutipan sisa juga mestilah konsisten, cekap dan mengikut keperluan semasa bagi memastikan kebersihan dapat dipelihara dengan lebih sistematik. Akhir sekali, penguatkuasaan undang-undang mesti dilakukan secara berterusan dan tidak bermusim.
Penguasaan yang konsisten dapat mendidik masyarakat untuk lebih menghargai kemudahan awam dan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Pihak berkuasa juga perlu menaikkan amanah mereka dengan tulus, cekap dan profesional. Integriti dalam melaksanakan tugas sangat penting bagi memastikan keseluruhan sistem pengurusan sisa berfungsi dengan berkesan dan dapat membina kepercayaan masyarakat. Untuk slide yang seterusnya, saya akan menyambungkan pandangan saya dengan penutupan. Untuk poin pertama saya ingin tekankan bahawa pengurusan sisa di ruang awam adalah tanggungjawab bersama. Ia bukan hanyalah tugas pihak berkuasa tetapi memerlukan kerjasama setiap individu dalam masyarakat. Apabila kita membuang sampah merata-rata atau tidak menggunakan kemudahan yang disediakan, ia mencerminkan tahap kesedaran dan disiplin komuniti. Sebaliknya, jika semua orang memainkan peranan, ruang awam akan kekal bersih, selamat dan menyenangkan untuk digunakan oleh semua. Poin yang kedua, menyatakan bahawa pengurusan sisa bukan semata-mata isu teknikal, tetapi juga merupakan tuntutan etika dalam Islam. Islam mengajar umatnya untuk menjaga kebersihan dan memelihara alam sekitar sebagai sebahagian daripada akhlak yang baik. Sebagai khalifah di muka bumi, kita bertanggungjawab memelihara apa yang Allah amanahkan. Seterusnya, bagi poin yang ketiga, prinsip insan menekankan bahawa kita perlu melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks pengurusan sisa, insan mengajar kita untuk menjaga alam sekitar dengan penuh kesedaran dan rasa tanggungjawab. Poin yang keempat, berkait rapat dengan nilai amanah. Amanah ialah satu prinsip penting dalam Islam yang melibatkan integriti dan tanggungjawab. Menjaga kebersihan dan kemudahan awam adalah sebahagian daripada amanah yang dipikul oleh setiap individu. Untuk poin yang kelima, apabila nilai ihsan dan amanah diamalkan secara konsisten oleh masyarakat, kesannya sangat positif. Ruang awam akan menjadi lebih bersih, selesa dan harmoni. Ini bukan sahaja meningkatkan kualiti hidup, malah dapat mengurangkan risiko penyakit akibat pencemaran. Selain itu, persekitaran yang terjaga turut mewujudkan suasana yang lebih tenang, kondusif dan bersifat mesra kepada semua lapisan masyarakat. Ia juga mencerminkan imej masyarakat yang beradab dan bertamadun. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.